Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak wajib memberi kehidupan kepada kita pada hari ini, tetapi dengan rahmat Allah, Allah memanjangkan usia kita agar kita menggunakan masa dan waktu yang diberi oleh Allah Ta'ala ini untuk berusaha memperbaiki amalan kita, perhubungan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita di dalam majlis ilmu ini berbekalkan hati yang bersih dari sebarang jenis penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu tersimpan terus dalam hati kita dan menyinari hati kita, menerangi hati kita, agar dapat kita menjadikan sebagai panduan di dalam usaha kita melakukan ibadah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat yang baik, termasuk di dalam adab menuntut ilmu ialah niat. Innamal a'malu bin niat. Seandainya amal ibadat yang kita buat, walaupun zahirnya nampak seperti amalan akhir, kesalahan di dalam niat kita, maka amalan itu menjadi dunia. Contohnya majlis ilmu kita pada malam ini, kehadiran kita untuk meraih puji-pujian makhluk, agar dikata, agar dihormati, agar dipandang mulia contohnya, maka majlis ilmu yang kita hadiri pada malam ini jadi dunia, tidak menjadi akhirat. Wal'iyadha billahi min dzalik. Jadi ulama ada mengajarkan kita niat-niat yang mesti, yang wajib ada di dalam hati kita. Di antaranya kita hadir dalam majlis ilmu untuk menjalankan kewajipan, kerana menuntut ilmu ini adalah suatu kefarduan yang Allah pikulkan ke atas setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf. Selain daripada itu, untuk beramal dengan segala petunjuk yang diberi oleh Allah. Selain daripada itu juga, di antara niat yang baik untuk menghidupkan agama dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Untuk menghidupkan agama, kita belajar ni nak hidupkan agama. Kerana seandainya kita meninggalkan majlis ilmu, maka akan terkuburlah agama itu. Jadi orang-orang yang ikhlas hadir dalam majlis ilmu, mereka digolongkan di dalam golongan orang yang menghidupkan agama, yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung agama, menjaga agama, mendirikan agama, menghidupkan agama. Dengan sebab itu terlalu banyak kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan untuk mereka yang sanggup melangkah untuk hadir majlis ilmu, sehingga Allah menjanjikan bagi orang yang melangkah untuk hadir majlis ilmu, maka Allah akan mempermudahkan, Allah akan membukakan kepada mereka jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melangkah satu jalan untuk hadir majlis ilmu, Allah membukakan banyak jalan untuk masuk ke syurga Allah. Sebaliknya, kalau kita tak sanggup melangkah menghadiri majlis ilmu, maka Allah akan menutupkan jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah. Wal'iyadha billahi min dzalik. Baik, alhamdulillah, untuk tidak melengahkan waktu, sambungan kelas pengajian kita malam ni di Masjid Insafiyah Pai Keladi, Masjid Tanah Melaka, insya-Allah, kitab Aqidatun Najin. Muka surat berapa dah malam ni? Surat 6 8. Muka surat 8, pengertian Rasul dan Nabi. Muka surat 8, edisi Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa
iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu, yakni wahai hamba Allah yang mukallaf, wahai penuntut ilmu, wahai yang menghadiri majlis ilmu, wahai yang sedang mendengar ilmu, ketahui olehmu bahawa Rasul itu maknanya, yakni yang dikehendaki dengan perkataan Rasul itu pada lughah, yakni pada bahasa. Pengertian Rasul itu pada bahasa iaitu yang dibangkitkan daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Itu pada bahasa. Pada bahasa. Pada bahasa, pada lughah, Rasul tu apa makna? Rasul-Rasul tu bermaksud yang dibangkitkan, yang diutuskan daripada satu tempat ke satu tempat. Itu Rasul. Dari segi bahasa lah. Dan pada istilah, yakni pada istilah usuluddin, Rasul-Rasul tu apa? Manusia yang diwahyukan kepadanya, manusia yang terpuji, manusia yang mulia, laki-laki yang mulia, laki-laki pilihan Allah daripada kalangan nabi-nabi. Maksud manusia itu bukan manusia sebarang manusia. Manusia di sini adalah daripada kalangan nabi-nabi. Maknanya sebelum mereka menjadi Rasul, mereka jadi Nabi dulu. Bukan daripada hamba biasa terus naik martabat Rasul, tidak. Daripada manusia jadi Nabi. Lepas tu Allah pilih di kalangan Nabi-Nabi itu jadi Rasul pula. Maksud manusia, jadi manusia di sini manusia daripada laki-laki. Perempuan tak masuk. Perempuan tak masuk jadi Rasul. Nabi-nabi. Laki-laki, manusia dari kalangan laki-laki yang keturunannya mulia. Bukan sebarang laki-laki dah. Laki-laki yang daripada keturunan yang suci, keturunan yang mulia-mulia, keturunan yang baik-baik. Yang Allah Ta'ala jaga mereka daripada kecil lagi, terhindar dari sebarang kelakuan yang keji, yang kotor, yang jijik, yang biadab, yang tidak berakhlak. Bukan sebarang manusia. Mereka yang diwahyukan kepadanya manusia tadi dengan syarak. yakni Allah mewahyukan, Allah menurunkan perintah, Allah menurunkan amanah kepada mereka yang namanya manusia tadi tu dengan syarak. Apa maksud syarak? Undang-undang Allah. Syarak ataupun syariat tu bermaksud undang-undang, peraturan-peraturan yang datang daripada Allah, yang Allah tetapkan, yang Allah putuskan. Itu maksud syarak. Syarak itu makna undang-undang yang datang daripada Allah. Allah buat undang-undang, Allah kehendak begini dan begitu. Yang ni wajib, yang tu haram, yang tu sunat, yang tu makruh, yang tu harus. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Itu undang-undang daripada siapa? Allah. Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menciptakan sekalian alam, Tuhan yang mentadbir dunia dan akhirat. Dialah yang mewahyukan perkara-perkara yang tertentu ataupun syarak kepada manusia yang bergelar Rasul tadi, yang beramal ia manusia. Maksud wahyu yang makna perkara yang Allah wahyukan, sesuatu amanah yang Allah wahyukan kepada manusia tadi yang dinamakan Rasul tadi, untuk
diamalkan oleh diri mereka, untuk amalan diri mereka. Yang beramal ia manusia ataupun yang beramal ia rasul tadi dengan dengan yang diwahyukan, dan disuruh akan dia rasul ataupun manusia yang diwahyukan tadi dengan menyampaikan dia, dengan menyebarkan dia. Itu rasul. Jadi kalau kita belajar dalam sifat yang wajib bagi rasul, tabligh, iaitu menyampaikan segala perkara yang diamanahkan oleh Allah kepada mereka untuk menyampaikan. Seperti kitab yang sebelum ni kita dah belajar, tabligh itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertamanya wajib tabligh, iaitu apa-apa sahaja perkara yang Allah wajibkan, amanahkan kepada mereka menyampaikan, maka sekalian itu disampaikan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Satu huruf pun tidak disembunyikan. Itu yang pertama. Apa sahaja yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan mereka menyampaikan, maka semuanya disampaikan. Satu pun tidak disembunyikan, satu pun tidak diputar belitkan. Kemudian bahagian tabligh yang kedua, mustahil tabligh, yakni mustahil Rasul menyampaikan, mustahil Rasul memberitahu kepada siapa-siapa pun, walaupun sahabat yang paling hampir dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasul tak bagi tahu, kerana perkara itu merupakan rahsia di antara Allah dan Rasul. Itu bahagian tabligh yang kedua, iaitu mustahil tabligh. Jadi kita boleh buat teka-teki, ada tak perkara yang disembunyikan oleh Rasul? Jawabnya ada. Iaitu mana? Perkara yang menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul. Itu kita tak tahu. Dan bahagian yang ketiga, harus tabligh, yakni perkara-perkara yang Allah biarkan, yang Allah serahkan kepada kebijaksanaan para rasul, nak menyampaikan kepada sesiapa dan nak menyembunyikan kepada sesiapa, itu terserah, terpulang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti strategi peperangan. Contohnya strategi peperangan ni ada yang diberitahu oleh Rasul dan ada yang disembunyikan. Kalau semua perkara wajib diberitahu oleh Rasul, maka tidak adalah rahsia. Strategi peperangan umat Islam pun akan diceritakan juga, akan dihebahkan juga, akan disampaikan juga. Sedangkan hakikatnya tidak berlaku demikian. Bahkan strategi peperangan ni pun ada sahabat yang tahu, ada sahabat yang tak tahu. Tu sahabat sendiri. Kalau wajib menyampaikan semua, kalau tabligh ni satu je bahagian, yakni wajib menyampaikan segala-galanya, maka tak adalah rahsia di antara Allah dan Rasul. Dan tidak adalah perkara yang menjadi rahsia di kalangan umat Islam. Tak ada benda yang disembunyikan daripada orang kafir. Contohnya macam tadilah, strategi peperangan pun kena bagi tahu juga, sebab wajib bagi tahu. Dia kena faham betul-betul bahagian tabligh ada 3 bahagian: wajib tabligh, mustahil tabligh, dan harus tabligh. Bukan satu bahagian saja, ada 3 bahagian. Ini Rasul, Allah mewahyukan hukum hakam, amalan-amalan untuk mereka amalkan serta menyebarkan. Itu Rasul. Apa pula perbezaan dengan Nabi? Apa pula perbezaan dengan Nabi? Dan ada pun Nabi, maknanya Nabi pada lughah, yakni pada bahasa, yang mengkhabarkan atau yang dikhabarkan akan dia. Nabi-nabi ni pada bahasa, yakni yang memberitahu, mengkhabarkan yang memberitahu ataupun yang diberitahu kepada dia.
yang diberitahu kepada dia. Macam tuan-tuan sekarang ni, saya memberitahu kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni yang diberitahu, maka Nabi nama dia. Pada bahasa lah, pada bahasa yang diberitahu. Saya ni namanya Nabi juga, yang memberitahu pun Nabi, yang diberitahu pun Nabi. Itu pada lughah, pada bahasa. Tapi tak boleh nak buat main-main ni. Aku Nabi, tak boleh. Niat dalam hatinya kata Nabi, pada bahasa tak boleh. Dan ada pun Nabi itu maknanya pada lughah, pada bahasa yang mengkhabarkan. Mana yang bagi tahu? Tukang bagi tahu. Tukang bagi tahu tu yang mengkhabarkan, atau yang dikhabarkan, yang kena bagi tahu, Nabi. Dan maknanya Nabi pada istilah, pada istilah usuluddin, manusia yang diwahyukan kepadanya manusia. Maksud manusia ni sama juga, laki-laki, daripada keturunan yang suci, yang mulia-mulia. Tidak ada perempuan jadi Nabi. Tak ada perempuan jadi Nabi. Khusus untuk orang laki-laki, sebab tu martabat laki-laki ni tinggi lebih daripada perempuan lagi. Allah Ta'ala maha mengetahui apa hikmah. Kenapa orang perempuan tak boleh jadi rasul? Kenapa orang perempuan tak boleh jadi hakim? Kenapa orang perempuan tak boleh jadi ketua keluarga? Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Dia yang menjadikan, dia yang mengetahui apa kelebihan dan apa kekurangan pada makhluk yang dia jadikan sendiri. Kita tak tahu. Wajib kita bersangka baik dengan Allah, dan wajib menerima dengan berlapang dada apa yang telah diputuskan oleh Allah yang maha mengetahui. Tapi sekarang dah ada hakim perempuan lah. Hakim perempuan. Itu syaratnya tak sah lah. Time dia datang haid, habis mau masuk penjara. Time dia datang bulan, masuk penjara semua. Tapi nak kata macam mana ni? Orang tak pandang dah agama, ambil bab-bab tertentu. Bab-bab tertentu, kalau dia berasa dia lebih bijak daripada Allah, dia buat, dia tak peduli. Na'udzubillah min zalik. Maknanya tak taat kepada Allah, tak taat kepada Allah. Sebab tu orang perempuan tak boleh jadi ketua keluarga. Kalau jadi ketua keluarga, habis. Satu hari 44 kali laki dia kena ceraikan. Tu. Semua tu ada hikmah. Allah maha mengetahui. Baik. Dan maknanya manusia yang diwahyukan kepadanya. Jadi manusia di sini laki-laki, bukan perempuan. Tapi ada juga perempuan ngaku jadi Nabi. Ada juga perempuan ngaku jadi Nabi. Ada juga nak jadi juga Nabi. Jadi solehah dah lah. Tu pun payah nak jadi solehah. Nak jadi solehah pun payah ni, nak jadi Nabi Rasul. Lagilah payah. Nak jadi solehah payah. Nak kena tunaikan sekalian hak-hak Allah, kena jaga sekalian hak-hak makhluk, baru bersih zahir batin, taat zahir batin, itu baru boleh soleh. Ini kita buat ibadat campur-campur, yang haram pun buat, yang wajib pun buat, yang sunat pun buat, zahirnya taat, hatinya maksiat. Macam mana nak dapat martabat soleh-solehah? Jadi bukan mudah, tapi tidak mustahil. Tidak mustahil, boleh jadi soleh solehah, tidak mustahil. Orang yang bersungguh-sungguh mujahadah menuntut ilmu, beramal dengan ilmu, mujahadah, tinggi harap dengan Allah, bersungguh-sungguh, insya-Allah, daripada manusia biasa
orang awam, dia boleh naik martabat menjadi soleh dan solehah. Kalau hebat lagi ibadatnya, naik lagi martabat aulia illah, jadi waliullah, kekasih Allah, kasih Allah. Setakat situ je. Nak jadi nabi tak boleh dah. Tonggang terbalik beribadat pun tak berhenti, tak makan, tak minum, beribadat pagi petang siang malam, tak boleh naik martabat jadi nabi ataupun rasul. Hati-hati dengan orang yang mendakwa dirinya nabi rasul. Jadi manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syarak yang beramal ia dengan dia, yakni ada undang-undang, ada amalan-amalan yang tertentu yang Allah wahyukan ke atas diri nabi tadi, untuk nabi tadi mengamalkan. Dan jikalau tiada disuruh akan dia dengan menyampaikan sekalipun, tapi mereka tidak diamanahkan oleh Allah untuk menyebarkan apa yang mereka terima daripada Allah. Tak sama macam Rasul tadi. Rasul diterima amanah daripada Allah untuk diamalkan dan disebarkan. Itu Rasul. Adapun Nabi menerima wahyu untuk diamalkan oleh diri mereka sendiri dan bukan untuk disebarkan. Maka tiap-tiap Rasul itu Nabi. Tiap-tiap Rasul itu Nabi. Dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul. Tiap-tiap Nabi, maka tiap-tiap Rasul, setiap Rasul, maka bila sebut Rasul, pasti dah mereka itu daripada Nabi. Tetapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Kita nak kata tiap-tiap Nabi itu mesti Rasul, tak boleh. Tapi tiap-tiap Rasul mesti Nabi. Maka antara keduanya itu umum dan khusus mutlak. Umum tadi mana? Setiap Rasul itu Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Bermula murad. Murad ni bukan nama orang kampung murad, tak murad bukan. Bermula murad. Tu murad tu tokek lembu. Tu murad. Bukan murad. Dan bermula murad, yakni yang dikehendaki akan dia. Murad. Wahwa muridun wa dhaka muradun, yang dikehendaki akan dia. Murad tu yang dikehendaki akan dia, yang dimaksudkan akan dia. Dengan Rasul pada kalam musannif itu, makna pada perkataan tuan pengarang kitab itu, ialah mana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang dikehendaki, yang dimuradkan dengan Rasul pada kalam musannif kita ni, yang dimaksudkan adalah Nabi kita Muhammad SAW, bukan Rasul yang lain. Habis. Faedatun, bermula ini satu kegunaan. Faedah ni kegunaan. Kita kata tak ada faedah, jadi Melayu dah. Apa faedah? Apa kegunaan? Apa faedah, yakni apa kegunaan? Ni faedatun, yakni ini satu kegunaan. Bermula mengucap bismillah dan mengucap alhamdulillah dan mengucap dan tu namanya atof. Nama ni atof. Nak pendekkan kalam, tak payah nak ulang perkataan yang sama banyak kali, guna dan. Kalau tak nak kena ulang banyak kali. Saya pergi ke pasar membeli bawang, saya pergi ke pasar membeli sayur, saya pergi ke pasar membeli ikan, saya membeli ke pasar membeli macam halia, saya pergi ke pasar. Tu tak payah ulang-ulang, letak dan namanya atof. Bermula mengucap bismillah dan alhamdulillah. Kalau nak ulang ayatnya, bermula mengucap bismillah, bermula mengucap alhamdulillah, bermula mengucap salawat, bermula mengucap salam. Tu maksud. Jadi guna dan je pendek. Tapi kalau karangan sekolah dulu diulang banyak kali. Nak cukupkan 100 patah perkataan. Buat ayat sama. Alah tak lulus. Berapa banyak ayat sama diulang nak dapatkan 200 patah perkataan.
Bermula mengucap bismillahirrahmanirrahim, maksudnya hingga akhir. Alhamdulillah dan salawat salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau salawat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, atau salam. Seperti mana minggu lepas tu ataupun 2 minggu lepas dah dihuraikan dah. Ada setengah pendapat ulama mengatakan makruh bersalawat tanpa salam, kena gandingkan. Allahumma salli wa sallim. Kena ada salim tu. Salawat dan salam tu kena digabungkan dua-dua tu untuk makna meraihkan perkataan ulama yang mengatakan makruh kalau menunggalkan salawat sahaja tanpa salam. Jadi kalau kita nak salawat, salawat yang ringkas tu salawat Jibril tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 kali sehari. Insya-Allah Allah Taala jamin masuk syurga. 1000 kali sehari salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek-pendek tak apa. Paling tidak 300 kali sehari. Pagi sikit, tengah hari sikit, petang sikit, malam sikit, tengah malam sikit. Habis cukup lah. Sambil-sambil buat kereta, sambil-sambil duduk rumah, sapu sampah, lipat baju, basuh pinggan. Duduk dalam traffic jam, on the way nak pergi kerja 50, on the way nak balik kerja 50, cukup lah. Dalam tak sedar dah masuk dalam golongan orang yang banyak bersalawat. Orang yang salawat 300 kali sehari semalam masuk dalam golongan orang yang banyak bersalawat. Kalau kurang daripada itu tak masuk dalam golongan orang banyak salawat, orang sikit salawat. Demikian lagi mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah itulah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan doa bagi 2 ibu bapa, maka sekalian itu sunat juga pada mazhab kita Syafi'i. Melainkan mengucap bismillah dan salawat dan 2 kalimah syahadah pada tiap-tiap kali sembahyang, maka iaitu hukum membaca salawat dan salam dan syahadah tadi dalam sembahyang hukumnya wajib. Di sisi mazhab kita Syafi'i. Luar daripada tu sunat sahaja. Tak selawat pun tak apa. Tapi ada ulama mengatakan wajib kena selawat, tak peduli semayang tak semayang, wajib kena selawat juga. Maka iaitu wajib bersalahan pada mazhab Imam Malik, maka mengucap yang demikian itu wajib pada seumur hidup sekali dengan syarat ia niatkan yang wajib atasnya. Melainkan mazhab Malik lah mengucapkan syahadah tu di sisi mereka wajib seumur hidup sekali, walaupun di luar semayang. Kita tak semayang pun wajib mengucap sekali saja seumur hidup untuk membuktikan sebagai penyaksian yang kita ni orang yang mempercayai Allah dan Rasul. Jadi di sisi kita mazhab Syafi'i sunat je, yang wajib dalam semayang. Dalam semayang mesti syahadah, tak syahadah tak sah semayang. Bacalah 1 juzuk tiap-tiap qiyam, 1 rakaat pertama, 1 juzuk rakaat kedua, 1 juzuk, tiba-tiba dalam tahiyat tak ada salawat salam, tak ada syahadah, tak sah semayang dia. Jadi wajib dalam semayang. Adapun luar semayang, syahadah tu sunat sahaja untuk kita yang dah beragama Islam. Tapi sunat kita mengucap juga syahadah sekali seumur hidup dengan niat aku mengucap syahadah ini kerana nak membuktikan, menyaksikan yang aku orang Islam. Maka kita pun baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dapat pahala sunat. Tambihun, yakni peringatan. Ini suatu penjagaan, satu peringatan. Hukum mengucap bismillah. Nak baca bismillah pun ada hukum juga. Ingat boleh baca sebarang. Bukan boleh main baca sebarang. Ada hukum. Apa hukum baca bismillah? Waktu ni baca bismillah apa hukumnya? Dapat pahala ke dapat dosa? Ada kala baca bismillah berdosa. Ada kala baca bismillah dapat pahala. Bermula hukum, yakni maksud hukum di sini hukum syarak lah. Hukum syarak mengucap bismillah
yakni hingga akhir tu bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah habis-habis pendek, itu 4 wajah, ada 4 jalan, 4 cara, 4 keadaan. Bagus kitab ni, tebal kitab ni, Aqidatul Najin ni tebal. Sempat habis tidak? Jangan kita habis dulu. Saya bukan tuan-tuan. Dan saya habis dulu sebelum kitab ni habis. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, amin ya rabbal alamin. Belum baiki lagi amalan, dan Allah panjangkan umur kita. Bermula mengucap hukum, mengucap bismillah tu hukum dia. Jadi kita belajar malam ni, yang dengar malam ni tahu lah, yang tak dengar rugi. Yang dengar untung lah, dah tahu dah. Oh, aku dah tahu dah malam ni bismillah tu rupa-rupanya ada 4 hukum baca, 4 cara. Ada kalanya wajib baca bismillah, ada kala wajib baca, makna kalau tak baca berdosa. Kalau tak baca berdosa, dah wajib. Apa arti wajib? Perkara yang dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi bismillah ni ada kalanya wajib baca, tak baca berdosa. Berdosa tak baca bismillah. Dan ada kalanya mengucap bismillah tu hukumnya sunat, maknanya digalakkan. Sunat ni digalakkan lah. Perkara sunat ni perkara yang digalakkan oleh Allah. Kalau buat dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi waktu untuk sunat. Tak dosa, rugi waktu, rugi masa lah. Orang lain masuk masjid niat iktikaf, kita masuk masjid tak niat iktikaf, rugilah. Dosa ke duduk dalam masjid tak niat iktikaf? Tak berdosa. Tapi rugi, orang lain dapat pahala iktikaf, kita tak dapat pahala iktikaf sebab lupa nak niat iktikaf. Maka wajib mana tadi. Dan ada kalanya haram baca bismillah ni. Ada kala haram, maksudnya Allah tegah, jangan, tak boleh. Kalau baca juga, degil juga ke kepala juga, nak baca juga bismillah dalam keadaan tu, maka berdosalah ni. Dan ada kalanya makruh, Allah benci baca bismillah waktu tu. Makruh ni perkara yang dibenci oleh Allah. Maka yang wajib itu, mana dia ketika wajib baca bismillah ni? Maka yang wajib itu, makna yang wajib mengucap bismillah itu pada membaca Fatihah, yakni pada membaca suratul Fatihah di dalam sembahyang di sisi mazhab kita Syafi'i. Sama ada sembahyang jahar ataupun sembahyang yang sir, sembahyang fardu atau sembahyang sunat atau sembahyang qada, wajib baca bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah tu. Lagi pula dia masuk dalam rukun qauli. Bila sebut rukun qauli, makna bacaan yang wajib dibaca, maka wajib diperdengarkan pada telinga, suara kita tu. Bismillahirrahmanirrahim, wajib dengar telinga, wajib dengar suara, bukan dengar angin. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tak keluar suara, tak dengar suara, tapi Alhamdulillah baru dengar suara, wajib ulang balik. Kalau diteruskan juga bacaan dia, Bismillahirrahmanirrahim, tak keluar suara, berangin dia, Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, baru keluar suara, wajib diulang balik. Kalau diteruskan juga tak sah Fatihah dia. Diteruskan juga batal atas mayang dia. Di sisi mazhab kita lah. Sebab di sisi kita bismillah itu merupakan satu daripada ayat Al-Quran. Satu daripada ayat Quran juga, masuk dalam ayat Fatihah juga. Sebab tu di sisi kita wajib baca. Sembahyang sunat tak sembahyang sunat, wajib baca. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, wajib baca bismillah. Kecuali orang tak sempat nak qiyam,
Tak sempat nak qiyam dia masuk-masuk tu imam duduk tahiyat dah, dia takbir terus duduklah bawah tu, tak payah nak bismillah dah, tak dituntut dah situ. Maka wajib itu bismillah pada membaca, mana wajib membaca bismillah itu pada Fatihah dalam sembahyang. Ingat tu sembahyang sunat, sembahyang wajib, sembahyang fardu, sembahyang qada, laki-laki perempuan tu imam tu makmum, wajib baca bismillah. Wajib dengar suara banyak lagi ni, ramai lagi yang baca Fatihah tak keluar suara ni, jaga baik-baik. Nanti kita menyesal, nanti sembahyang kita Allah tak terima nanti. Jangan buat main-main. Tok Guru kita pesan sembahyang ni kena cermat, kata dia. Sembahyang ni kena cermat, jangan buat main dengan sembahyang ni. Jangan cermat sembahyang, hati-hati apa yang sangkut paut dengan sembahyang cermat. Daripada mandi wajib, ambil wuduk, tutup aurat tu syarat rukun cermat, kata dia. Jangan buat gopoh-gopoh. Takut nanti kan tertinggal, tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang, jadi maksiat lah. Tak sah sembahyang jadi dosa. Sebab tu wajib kita belajar bab-bab hukum hakam syarat sah batal syarat rukun sembahyang tu wajib belajar supaya kita boleh sembahyang berdasarkan ilmu pengetahuan kita. Kita tahu dah begini tak boleh buat begitu, kalau buat begitu jadi batal, contohnya. Belajar belum terlambat lagi, tapi jangan buat lambat-lambat, cepat-cepat belajar fardu ain, jangan tinggal fardu ain. Jangan kalut-kalut nak belajar benda yang tidak wajib di sisi kita. Belajar yang wajib-wajib dulu, sebab nak pakai tiap hari. Maka wajib itu habis. Dan yang sunat itu, sunat baca bismillah ni bila? Segala pekerjaan yang dicita-cita pada syarak, ataupun kita kata perkataan pekerjaan yang harus di sisi syarak. Perkataan perbuatan perkara-perkara yang baik di sisi syarak, makan, minum, nak tidur, nak berjalan, atau perbuatan harus. Sunat baca. Kalau tak baca kurang keberkatannya. Kalau makan tak baca bismillah, hilang keberkatannya makanan tadi. Nak minum tak baca bismillah, hilang keberkatannya. Jadi ada ulama pesan, kalau kita nak minum, kalau boleh, dia kata sebelum kita minum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Setiap kali teguk, setiap kali telan. Apa faedah dia? Kata ulama tersebut, selagi ada air itu di dalam perut kita, insya-Allah Allah akan pelihara diri kita daripada keinginan nak buat maksiat. Selagi mana air itu berkekalan dalam tubuh kita, insya-Allah dengan berkat bismillah alhamdulillah tadi, Allah selamatkan diri kita ni daripada dibisik-bisik oleh syaitan untuk melakukan maksiat. Cuba kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tiap kali teguk bismillahirrahmanirrahim, teguk telan alhamdulillah. Nak teguk bismillah ke bismillahirrahmanirrahim ke bismillah pun tak boleh. Bismillah, alhamdulillah. Teguk lagi bismillah, tak kisah air apa pun, jangan air agak lah. Namakan agak bismillah juga. Karang-karang bawah tu haram hukum baca bismillah minum agak tu. Teh oren ke Nescafe ke, ikutlah. Selamat beramal lah. Mudah-mudahan niatlah, ya Allah, dengan berkat aku baca bismillah ni, duk teguk, duk telan air alhamdulillah ni, kau hilangkanlah keinginan untuk aku buat maksiat. Dan sunat itu, dan yang sunat itu, makna sunat baca bismillah segala pekerjaan yang dicita-cita pada syarak, pada bukan zikir semata-mata. Padahal bukan zikir semata-mata. Yang tak zikir pun, yang bukan zikir pun, bila baca bismillah dapat pahala juga. Makan, minum, nak berjalan, nak bangun bismillahirrahmanirrahim. Nak tidur bismillahirrahmanirrahim. Nak menulis bismillahirrahmanirrahim. Tak lekang daripada mulut dia bismillah. Dengan nama Allah, yakni dengan pertolongan
Dengan pertolongan Allah aku makan, dengan pertolongan Allah aku minum, dengan pertolongan Allah aku tidur, dengan pertolongan Allah aku bangun. Dengan pertolongan Allah. Mana hatinya sentiasa duk ingat Tuhan tolong dia. Dan tiada syarak tuntut, suruh memulai dengan yang lainnya. Syarak tak tuntut suruh memulai pekerjaan tadi dengan yang lain daripada bismillah tadi. Tak disunatkan, tak dituntut subhanallah, tadi yang dituntut bismillah. Maka sunat dimulai dengan bismillah. Dan tiada syarak tuntut suruh mulai dengan yang lainnya, maka dimulailah dengan bismillah. Kecuali syarak ada tetapkan nak mulai benda ni, kena baca ni, itu lain. Selagi tak ada datang daripada syarak kata mulakan dengan perkataan lain, maka dengan bismillah lah. Dan yang haram itu segala pekerjaan yang haram zati. Apa maksud haram zati? Yakni bukannya haram itu aradi, bukan haram tu benda yang baru datang dah. Aradi ni haram baru datang. Contoh, kita nak pergi musafir, nak pergi ziarah, itu harus. Tapi dalam perjalanan nak pergi ke pasar, nak pergi beli barang, nak pergi mana tadi, terlihat terpandang benda-benda maksiat, itu namanya haram aradi, haram yang baru datang. Bukan haram zati dah, bukan diri perbuatan pergi pasar tu haram, bukan. Zati ni makna diri benda tu, macam daging anjing tu, tu haram zati. Diri benda tu memang haram, tu zati ni makna diri benda tu memang haram. Dan yang haram itu, makna haram baca bismillah itu pada segala pekerjaan yang haram zati. Makna memang diri perbuatan tu memang haram. Contohnya zina. Dia nak zina, dia baca bismillah, contohnya wal'iyadzabillah min dzalik. Macam baru-baru ni duk tengok dekat media tu, nak makan apa, babi nak makan apa, dia baca bismillah. Kalau niat nak mempersendakan tu, jadi murtad kafir dah. Jangan main-main. Jangan kita membaca kalam-kalam Allah kepada benda-benda maksiat dengan niat nak memperlekehkan kalam Allah. Lepas kita buat dosa maksiat, kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebab kita dah lepas buat maksiat. Na'udzubillah. Hati-hati. Kalau niat nak mempersendakan, jadi murtad, jadi syirik, jadi kafir. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main dengan kalam Allah Ta'ala. Jangan. Sebab tu jahil ni bahaya. Jahil ni bahaya. Berani tak bertempat. Ikut suka dia sekarang. Contohnya nak makan daging anjing, nak makan daging babi, nak minum arak tu. Arak tu haram zati. Lalu dia baca bismillah, dia minum, dia pun togoklah arak tu, maka haram, berdosa dia baca bismillah pada ketika itu. Maka haram kita mulai dengan bismillah. Contoh ada dah tu. Seperti ni contoh haram zati, mana benda yang dirinya haram, itu zati, haram zati. Diri benda tu haram, bukan haram yang baru datang, bukan. Seperti zina. Ini jikalau, nampak dah tu, ini haram baca bismillah ketika zina tadi, jikalau tiada qasad menghinakan nama Allah. Kalau dia tak qasad nak menghina nama Allah dengan baca bismillah waktu nak berzina, nak minum arak, nak berjudi, nak merompak, contohnya, maka hukumnya haram. Dan jika ia qasad yang demikian itu, kalau yang baca bismillah waktu nak berzina, minum arak, nak makan daging anjing babi tadi, dalam hatinya niat apa? Niat nak menghinakan kalam Allah, nak memperlekehkan, nak mempersendakan, nescaya jadi kafir ia. Jadi murtad lah tu, terkeluar daripada Islam. Terkeluar daripada Islam.
wajib bertaubat, mengucap syahadah balik. Terhapus segala amal kebajikan. Na'udzubillah min zalik. Dan yang makruh mengucap bismillah itu pada segala pekerjaan yang makruh yang zati. Benda itu makruh, seperti melihat farad isteri. Sewaktu nak tengok farad isteri ataupun isteri nak tengok kemaluan suami, dia baca bismillah, hukumnya makruh. Sebab perbuatan memandang kepada maknanya kemaluan sendiri itu hukumnya makruh, kecuali ada hajat. Kalau tak berhajat, suka-suka saja nak tengok boring-boring, 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 baca bismillah, makruh. Maka makruh mengucap bismillah memulai melihat dia, melihat kemaluan tadi. Nak tengok kemaluan sendiri, nak tengok kemaluan orang lain, kalau kelakuan orang lain tu haram baca. Ni para perempuan, para isterinya tak apalah, makruh. Maknanya kalau dia baca bismillah waktu tu makruh. Dan keluar dengan haram zati itu, kecuali ada hajat lain, ada hajat. Dan keluar daripada haram zati itu haram aradi, seperti mana mengambil wuduk dengan air yang dirampas. Ambil wuduk guna air. Air itu asalnya harus je, tapi jadi haram sebab curi air itu. Diri air itu halal, tapi jadi haram sebab curi. Sebab curi, dia nak ambil wuduk, dia curi air, maka dia pun bismillah. Jadi tidaklah haram, sebab bukan diri air itu haram zati. Tapi waktu dia nak mencuri itu dia baca bismillah, itu haram lah. Dia nak curi, bismillahirrahmanirrahim, dia nak curi, bismillahirrahmanirrahim, dia curi, haram lah situ. Lepas tu kan nak ambil wuduk pula, bismillahirrahmanirrahim, sebab nak ambil wuduk tadi, itu tidaklah haram, sebab diri air itu haram yang aradi ataupun haram aridi. Demikian lagi keluar dengan kata makruh zati itu makruh aridi, seperti makan bawang mentah. Dia pun makan bawang yang dah dimasak, itu kata ulama tak makruh dah, sebab bila masak dah hilang bau. Kalau makan mentah-mentah, baunya kuat melantung, bukan main lagi. Ada orang dia buat macam makan buah apple dia, kerup-kerup. Sedap. Tak bijak aku lidah. Dia ada amalan ni. Kerup-kerup makan bawang tu. Kan podeh kan, macam podeh-podeh. Tapi warna biasa kan, lain. Bawang putih dia kunyah macam kacang kan. Ubat kuat dia cakap. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu sunat dimulai dengan bismillah. Kemudian katanya musannif, i'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsamin. Ketahui olehmu wahai mukallaf, bahawasa hukum yang bangsa, hukum yang disandarkan kepada akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Ada 3 bahagian hukum akal. Ada 3 bahagian hukum akal. Jadi kena faham baik-baik, kena fahamkan betul-betul hukum akal yang 3 tu. Kerana hukum akal itu merupakan alat penimbang untuk kita mempelajari, memahami tentang ilmu usuluddin, nak memahami tentang sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus. Terlebih dahulu kita kena faham betul-betul, faham elok-elok, faham molek-molek hukum akli itu. Kalau tak nanti jadi keliru. Hukum akal yang 3. Hanya sesungguhnya mendatang oleh musannif, musannif itu makna tuan pengarang kitab, dengan jumlah ini kerana bertambatan maksud dengan dia, dan kerana intifa yakni dengan tiada pada maksud, maka jumlah ini muqaddimah kitab, bukan muqaddimah ilmu. Yang disebut daripada awal tu, bismillah lah, inilah, itulah, tu muqaddimah kitab saja, bukan muqaddimah ilmu usuluddin lagi.
Kemudian katanya musannif muqaddimah ilmu. Bagus nak masuk muqaddimah ilmu, adapun ilmu itu satu mabadi yang sebuluh. Wallahu a'lam. Insya-Allah, mudah-mudahan nanti Allah rezekikan kita lagi panjang umur, sihat afiat, dimurahkan rezeki semuanya insya-Allah, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, diberi taufik untuk perbaiki amalan zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, anak isteri kita, ibu bapa kita sekaliannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.